Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua para penonton channel kami. Saya kira dah lama rasanya channel kami tidak upload video yang baru dan saya pun rasanya dah lama rasanya tidak bersua muka dan bertetap mata dengan para penonton channel kami. Maka dari itu, untuk video yang kali ini saya ingin berkongsi cara bagaimana kita ingin menyediakan sebuah penyata kewangan bagi menentukan sama ada sesebuah syarikat itu untung ataupun rugi bagi tahun berakhir perniagaan mereka. Okey, saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, saya kira kita terus kepada cara bagaimana untuk menyediakan nyata kewangan bagi sesebuah syarikat bagi tahun berakhir. Cara ini saya gunakan platform Microsoft Excel dan Microsoft Word. Kiranya ada kekurangan dari segi penyampaian saya, sila komen di bawah, insya-Allah akan ditambah baik. Dan sebarang kekurangan dalam video ini, mohon maaf kerana video ini saya lakukan secara spontan. Dan untuk video kali ini juga, sebenarnya dalam PC account dia banyak untuk kita belajar, tetapi yang saya buat ni merupakan secara umum dan pengetahuan secara am yang perlu kita tahu. Dan walaupun pengetahuan secara am saya buat ini memang secara ringkas dan mungkin ada kurang lagi dalam penyampaian video saya, maka sebarang kekurangan ataupun sebarang ketidakfahaman dalam penyampaian saya ini, anda sila komen di bawah, saya akan balas di komen nanti. Jom kita tanpa melengahkan masa lagi, saya ajarkan anda bagaimana kita menyediakan penyata kewangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya teruskan kepada cara bagaimana kita hendak menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir ataupun lebih dikenali sebagai penyata kewangan. Berdasarkan soalan yang saya dapatkan di dalam buku teks tingkatan 4, saya akan ajarkan bagaimana kita ingin menyediakan penyata kewangan. Adapun untuk soalan ini merupakan soalan yang ringkas dan senang. Tetapi ada juga soalan yang dia berikan, sesebuah syarikat berikan imbangan duga syarikat tersebut bagi tahun berakhir. Sebagai contoh, tahun berakhir 2017. Dengan imbangan duga tersebut, kita perlu menyediakan dua perkara, iaitu penyata kewangan dan kunci kira-kira. Kunci kira-kira ini bertujuan untuk melihat kedudukan kewangan, manakala penyata kewangan ini untuk melihat sama ada untung ataupun rugi. Tapi dengan soalan ini yang saya ingin ajarkan adalah soalan yang sangat ringkas dan senang. Okey, saya teruskan kepada straight to the point. Di sini anda dapat lihat di tepi ini merupakan akronim bagi item yang perlu anda gunakan dalam menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi ataupun penyata kewangan. Akronim ini saya dapatkan daripada guru tuition saya. Guru tuition saya kata kepada saya bahawa item ini merupakan item yang kerap digunakan dan memang selalu ada dalam setiap soalan. Soalan mana pun memang akan ada item ini. Tetapi untuk item ini masih tidak lengkap. Tetapi sekiranya anda pelajar perekonan, maka anda akan tahu item manakah yang tidak lengkap. Sebagai contoh, di jualan ini di bawahnya adalah ada lagi pulangan jualan. Di bilion, di bawah bilion ini, di bawah pulangan bilion ini ada lagi tambah seperti belanja bilion, seperti angkutan masuk, faedah atas bilion dan sebagainya. Okey, saya teruskan kepada soalan terus untuk menjawab soalan. Untuk menjawab soalan, anda perlu tahu format ataupun format yang digunakan untuk menyediakan penyata kewangan. Ini merupakan format yang digunakan. Okey, yang pertama anda perlu tulis jualan. Jualan anda letakkan nilai. Jualan yang ditunjukkan adalah sebanyak 105,000, letak di sini. Selepas itu anda perlu tolak dengan pulangan jualan sebanyak 5,400. Selepas anda tolak, anda akan dapat jualan bersih sebanyak 99,600. Maka selepas itu anda perlu tambah dengan stok awal. Stok awal ditambah dengan belian. Maka anda akan dapat kos barang untuk dijual, iaitu KBUD 87479. Selepas itu anda perlu tolak dengan stok akhir.
Kalau anda dapat tengok, ini merupakan akronim dia. Akronim dia merupakan merupakan sama dengan format yang saya gunakan. Selepas itu, selepas anda tolak dengan stok akhir, maka anda akan dapat kos jualan. Kos jualan sebanyak 85779. Daripada kos jualan ini, anda ambil nilai jualan bersih, anda tolak dengan kos jualan, maka anda akan dapat untung kasar sebanyak 13821. Selepas untung kasar, anda perlu tambah hasil. Berdasarkan soalan ini, terdapat dua hasil yang diberikan, iaitu komisen diterima sebanyak 6,400 dan faedah atas simpanan sebanyak 280. Bagaimana kita ingin membezakan sama ada sesebuah item ataupun perkara itu adalah hasil atau belanja? Senang saja. Selalunya hasil ini seperti komisen diterima, faedah atau itu saja, ataupun diskaun diterima. Itu merupakan hasil. Sekiranya ada perkataan yang diterima di belakang ataupun faedah di depan suatu item itu, maka itu adalah hasil. Manakala belanja seperti ni, kadar bayaran yang berkaitan dengan belanja seperti insurans belanja, sewa belanja, akutan keluar belanja, gaji belanja dan sebagainya. Okey, saya teruskan kepada yang tadi, kembali kepada yang tadi. Komisen 6,400, faedah atas pinjaman sebanyak 280. Daripada untung kasar ini, anda perlu tambah hasil, maka anda akan dapat nilai baru, iaitu 20501. Selepas itu anda tolak dengan belanja. Belanja berdasarkan soalan ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 item. Maka selepas anda tambah nilai belanja ini, anda akan dapat sebanyak 23240. Maka daripada nilai hasil tambah tadi, maka anda perlu tolak dengan nilai belanja. Maka anda akan dapat rugi bersih sebanyak 2739. Maka itu sahaja perkongsian yang saya dapat berikan hari ini. Sekiranya anda tidak faham, anda boleh komen di bawah. InsyaAllah saya akan membantu selagi semampu saya. Dan ini merupakan, sekali lagi saya tekankan, merupakan akronim yang perlu anda ingat bagi memudahkan anda tidak lupa item atau format yang digunakan. Ini sewaktu saya SPM dulu, saya selalu gunakan, dan akronim ini bagi saya sangat berkesan kerana kadang-kadang kita lupa susunan format yang perlu diletak. Maka akronim ini sangat membantu. Jadi setakat ini saja perkongsian saya. Jumpa lagi untuk video-video yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen dan like channel kami. Okey, saya kira itu sahaja perkongsian untuk video kali ini. Dan sekali lagi saya tekankan, untuk soalan yang saya ambil itu, anda boleh tengok dalam Microsoft Word tadi. Di bawahnya ada tulis jawapan rugi bersih sebanyak 2739. Itu merupakan jawapannya. Dan anda boleh cuba jawab sendiri. Dan soalan dari segi penyertaan kewangan anda boleh dapatkan dalam buku teks tingkatan 4. Anda boleh Google sahaja buku teks tingkatan 4. Anda akan dapat soalan dalam buku teks tersebut. Dan jangan lupa untuk aplikasikan ilmu ini untuk penambahan ilmu anda sendiri, dan mungkin anda suatu hari nanti anda dapat berkongsi dengan orang lain yang mampu memberi kemaslahatan kepada mereka. Dan suka untuk saya tekankan dan suka untuk saya beritahu, anda boleh kongsikan video ini dan ataupun video-video yang lepas yang kami kongsikan, agar orang lain pun mendapat ilmu yang cuba kami sampaikan. Dan akhir kata daripada saya, always forget the gift and never forget the forgive. Dan sekali lagi, akhir kata daripada saya, mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam video ini. Dan jangan lupa untuk sekali lagi subscribe, komen dan like channel kami sebagai tanda sokongan anda kepada channel kami. Dan jangan lupa untuk sentiasa jaga diri anda walau di mana sahaja anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.